亲爱的姐妹们平安，感谢神，我们又再一次在网上见面。我最近觉得时间过得非常快，也有一些组内里面的肢体跟我有一样的感觉。2024年我们度过了1/4，今天我们已经进入了4月份的头一个礼拜3。我们感谢神，让我们来唱一首诗歌来赞美主。坐在宝座上圣洁的羔羊，神的儿子耶稣基督为我们的罪而牺牲，被挂在十字架上，第3天从死人中复活。他把永生赐给每一个信靠他的人。Selamat sore ibu-ibu sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di online ini. Belakangan ini saya merasakan waktu berlalu begitu cepat. Dan ada saudara-saudara seiman juga mempunyai perasaan yang sama dengan saya. Tahun 2024, bisa dibayangkan, kita sudah melalui 1/4 dan hari ini kita memasuki Rabu yang pertama di dalam bulan April. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Domba kudus, Yesus Kristus anak Allah, domba yang kudus, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian dan dia berjanji, dia memberikan hidup yang kekal, memberikan kebangkitan kepada setiap orang yang percaya dan yang mau ikut dia. Domba.
Kita masuk ke dalam doa. 天父，我们感谢你， Bapak Surgawi, terima kasih. 在这几天我们已经度过了耶稣的受难，并且我们也进入到耶稣的复活。 Dalam beberapa hari ini kami sudah merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan hari kebangkitan Tuhan Yesus. 使我们每个人都在这样的情况当中，我们就得到主耶稣的受难跟复活的精神。 Sehingga kami mendapat spirit kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. 主，这个时候我们众姐妹们来到你的面前， Saat ini kami datang di hadirat-Mu. 我们要再一次的来思想你的话， Kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. 因为在耶稣复活的时候，有一些的人他们胡把说到说耶稣没有复活。 Karena pada waktu hari kebangkitan Tuhan Yesus, ada orang yang mengatakan Yesus tidak bangkit. 所以我们今天要再一次的肯定，是不是耶稣真正的复活？ Untuk itu perenungan hari ini kami akan bersama-sama belajar tentang keyakinan akan kebangkitan Yesus. 主啊，求你使用你两位的使女， Bapak Surgawi, pakailah kedua hamba-Mu, 好让他们无论传讲、无论翻译的，都能够从你的话，我们得到造就。 sehingga yang membawakan firman, yang menerjemahkan, sungguh-sungguh akan menjadi berkat buat kami. 我们奉靠耶稣基督名祷告， Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 姐妹们，我再一次的在这里跟大家要说一句受难节跟复活节感恩。 Sekali lagi di sini saya akan menyampaikan selamat untuk hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan Yesus. 所以我们还是在受难跟复活的期间当中，我们要思想神的话。 Kita masih di dalam kurun waktu hari kesengsaraan dan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 我要从一句话，我们常常听到这一句话， Kita sering dengar satu perkataan ini. 什么话呢？ Kata apa? 有人很喜欢说，猫放在袋子里， Ada orang berkata kucing ditaruh di dalam karung. 到底是什么意思呢？ Apa artinya? 意思就是说，不要买东西，好像猫放在袋子里，你都不能够看，你也不知道它到底是怎么样的。 Artinya kalau kita beli barang yang kita tidak ketahui seperti kucing di dalam karung. 哦，我们不知道这个猫能够抓老鼠吗？ Kita tidak tahu kucing ini apakah bisa menangkap tikus. 它的颜色好吗？ Warnanya bagus nggak? 我们人啊，要娶要嫁，也不可以像猫放在袋子里。 Bagi seorang wanita mau menikah atau dinikahi, jangan seperti kucing di dalam karung. 我们要先看好我们的对象。 Lihat baik-baik sasarannya, pacarnya. 一个人要买房子，也是要先看这个房子好不好。 Begitu juga ya, kita mau beli rumah, kita lihat dulu rumah ini bagus nggak? 哦，这个房子的文件，它的字头啊，到底充足吗？ Surat-suratnya lengkap nggak? 我们一定要先看有没有它的证据。 Kita harus lihat dulu semuanya apakah ada buktinya. 比如说， Misalnya, 有一天啊，政府啊公布每一个公民可以得到25公斤的米。 misalnya satu hari pemerintah memberikan pengumuman setiap keluarga bisa dapat beras 25 kilo. 姐妹们，如果是你直接就相信了吗？ Bagaimana ibu-ibu? Kita begitu dengar langsung kita percaya? 当然，我们就不能够这样的相信吧。 Tentu ya kita nggak begitu cepat percaya. 我们有可能需要得到证据，关于这一件事， Kita perlu tahu ya informasi tentang hal tersebut. 我们要调查。 Kita harus selidiki. 我们不是这样就相信了。 Kita tidak begitu langsung percaya. 刚才上面所讲的几件事，是我们人生每一天都会碰到的。 Hal-hal yang
tadi kita katakan adalah sering ya yang kita alami di dalam hidup ini. 但是呢，还有人生重要的是，我们也就不可以容易的相信。 Masih ada lagi hal-hal yang penting di dalam kehidupan ini, kita tidak boleh sembarangan percaya. 我记得以前我传福音的时候， Saya ingat waktu dulu saya memberitakan Injil, 我传给那个人， saya memberitahukan kepada seseorang. 那个人说我要去看真迹， Orang itu bilang, saya mau cari bukti. 我哪里能够这样的相信你？ Mana mungkin saya langsung percaya kamu. 这就是关于我们的信仰的问题， Ini adalah masalah iman kepercayaan kita. 跟我们的信仰会有密切的关系的。 Sangat-sangat berkaitan dengan iman kepercayaan kita. 姐妹们，我们礼拜天刚刚纪念主耶稣的复活。 Hari Minggu, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. 成为基督徒，虽然我们已经相信了耶稣，不知道几年5年、10年， Walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan 5 tahun, mungkin 10 tahun. 是否我们相信耶稣基督受死、复活？ Apakah kita sungguh percaya kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus? 当我们在纪念主的复活的时候，我们要再一次从圣经来看。 Dalam memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan mengecek lagi di dalam Alkitab. 主耶稣的复活是不是有证据的？ Apakah ada bukti tentang hal kebangkitan Tuhan Yesus? 是的，姐妹们，有证据的， Pasti ada bukti-buktinya, 不是空谈的， bukan omong kosong. 是基督徒信仰最重要的一部分。 Kebangkitan Yesus merupakan sebagian yang terpenting di dalam iman Kristen. 刚才主灵的已经带领了我们到路加23到24的12节。 Tadi kita sudah bersama baca Injil Lukas pasal 23 sampai 24. 所以在这里，我要跟大家来分享耶稣复活的证据。 Hari ini kita akan bersama-sama melihat, mempelajari bukti kebangkitan Tuhan Yesus. 第一， Pertama, 我们要看坟墓是空的， kubur Yesus kosong. 在24章的2到第4节那边告诉我们， Pasal 24 ayat 2 sampai ayat 4 mengatakan demikian. 在那边说7天的头一天，黎明的时候，那些妇女她们带着所预备的香膏来到坟墓，看见石头已经从坟墓滚开了。 Di dalam hari yang pertama di dalam minggu itu, pada pagi-pagi hari, ibu-ibu datang membawa rempah-rempah ke kubur Yesus mau mengurapinya, tetapi dilihat bahwa kuburnya sudah kosong. 姐妹们，当耶稣埋葬的时候， Waktu Yesus dikubur, 妇女们送葬， ibu-ibu menghantarnya. 她们也看见耶稣的坟墓， Mereka juga melihat kubur Yesus. 她们也看见耶稣的遗体躺在那边， Mereka melihat tubuh Yesus, jasadnya berrebah di sana. 她们亲眼看见这一切，亲眼哦。 Dengan mata kepala sendiri, ibu-ibu itu melihat. 所以那个时候呢，送葬了以后，他们就回去了。 Setelah dikubur, mereka ibu-ibu ini pulang. 他们要遵守安息日， Sebagaimana biasanya di dalam budaya mereka, mereka harus menjalankan hari Sabat. 并且他们回去也是预备香料、香膏。 Dan setelah mereka pulang ke rumah, mereka juga mempersiapkan wangi-wangian, rempah-rempah. 他们准备去膏耶稣的身体， Mereka siap nanti mau ke kubur untuk mengurapi jasad Tuhan Yesus. 所以在24章的第1节，7日的头一天， Maka ayat 1 di dalam pasal 24, hari pertama di dalam minggu itu, 也就是安息日过后的第一天， yaitu sehari setelah hari Sabat, 就是礼拜天。 yaitu hari Minggu. 到后来呢，为了纪念耶稣在这一天复活， Karena memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, 所以这一天就被称为主日， maka hari itu disebut hari Tuhan, yaitu hari Minggu. 就是我们基督徒应该敬拜主的一天。 Yaitu hari di mana anak-anak Tuhan berbakti beribadah kepada Tuhan. 圣经说黎明的时候， Kalau kita berkata pagi-pagi hari, 他们来到坟墓， mereka datang ke kubur. 他们看见石头已经从坟墓滚开了。 Mereka melihat kuburnya sudah kosong. 他们
可能那一天晚上他们睡不着， Mungkin malam hari itu mereka tidur tidak nyenyak. 他们一心想要早一点到坟墓祭告耶稣。 Karena mereka ingin cepat-cepat pagi-pagi ke kubur Yesus untuk mengurapinya dengan rempah-rempah. 也有可能是因为他们怕耶稣的遗体腐烂了， Juga mungkin takut kalau tubuh Yesus sudah membusuk. 因为耶稣已经死了3天， Karena Tuhan Yesus sudah mati 3 hari. 所以呢，他们就抓紧时间，抓紧机会去往坟墓那边去， Maka mereka cepat-cepat pergi ke kubur Yesus. 越早越好。 Makin pagi makin bagus. 但让他们想不到的就是， Sangat tidak diduga-duga. 当他们来到那边，他们一抬头看， Mereka sampai di kubur, mereka melihat 却看见石头已经滚开了。 melihat batu yang menutupi lubang kubur itu sudah bergeser. 马太福音28章第2节那边告诉我们，当时忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。 Matius pasal 28 berkata ada malaikat, ada suara guru yang besar sekali dan ada malaikat di sana. 所以他们就进去， Maka ibu-ibu itu masuk. 只是他们没有见到主耶稣的身体。 Mereka masuk ke lubang kubur tapi mereka tidak melihat tubuh Tuhan Yesus. 当耶稣埋葬的时候， Waktu Yesus dikubur, 他们明明看见耶稣的身体安葬放在坟墓。 dengan mata kepala sendiri mereka menyaksikan bahwa tubuh Yesus sudah dimasukkan di dalam kubur. 但是现在他们也亲眼看到坟墓已经空了， Sekarang dengan mata mereka juga mereka melihat kubur itu sudah kosong. 意思说，因为耶稣已经从死里复活了。 Artinya Yesus sudah bangkit dari kematian. 亲爱的姐妹们，如果我们要查考一下，看这一些妇女们， Kalau kita meneliti ibu-ibu ini, 她们也跟我们今天差不多。 mereka mirip dengan kita hari ini. 有人今天也不太相信耶稣已经复活了。 Ada orang juga tidak begitu percaya Yesus sudah bangkit. 我为什么会这样说呢？ Kenapa saya berkata demikian? 你看，他们当第3日的时候，他们已经预备了香料，预备了香膏，要准备去膏耶稣的身体。 Coba lihat ya, pada hari ketiga ibu-ibu ini sudah menyiapkan rempah-rempah mau mengurapi tubuh Yesus. 你看到吗？他们还不相信耶稣已经在那一天要复活了。 Apa artinya? Mereka membawa rempah-rempah berarti mereka juga percaya bahwa Yesus sudah bangkit. 所以我们在这里能够看到一个事实： Satu fakta kita lihat. 坟墓空的其中一个证据就是耶稣已经复活了。 Kubur kosong menandakan Yesus sudah bangkit. 所以，如果今天有人也不相信耶稣已经复活了， Jikalau ada hari ini masih ada orang yang tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus, 难怪我们看见妇女们也有那一种的感想。 bagaimana ibu-ibu ini? Timbul pikiran seperti apa? 他们是每天跟随耶稣的， Mereka pengikut Tuhan Yesus. 他们常常跟耶稣在一起听耶稣的讲道， Mereka sering mendengar khotbah Yesus. 但是他们也是还没有想到，他们就是要把那个香料香膏带到坟墓去。 Mereka juga tidak berpikir bahwa Yesus bangkit, oleh sebab itu mereka membawa rempah-rempah mau mengurapinya. 如果他们真正的相信 Kalau mereka sungguh-sungguh percaya, 一定他们不会带香料香 pasti 膏。 mereka tidak akan membawa rempah-rempah. 他们一定带着一颗信心，带着一颗信心耶稣已经复活了的那种心态。 Pasti mereka enggak bawa rempah-rempah, tetapi membawa iman yang teguh. 但是这里告诉我们，坟墓已经空了。 Alkitab berkata kubur sudah kosong. 如果坟墓空了，就是其中的一个证据，你还要说什么？ Kubur kosong, ini adalah satu bukti, apalagi yang kita katakan. 这个是第一件事，坟墓空的。 Ini yang pertama, kubur kosong. 耶稣复活的证据， Tanda Yesus kebangkitan. 我们就不要再怀疑了。 Jangan lagi kita ragu. 第二， Kedua, 耶稣自己说的， Yesus sendiri berkata, 耶稣自己说什么呢？
Apa yang dikatakan? 我在好多处的经文有记载， Ada banyak ayat yang mencatat. 有马太16、17、20， Matius 16, 17, dan 20. 很清楚的跟门徒、跟妇女们，耶稣说：“我啊，将要上十字架，我啊，将要背那一些的头，来逼迫我。” Yesus sering berkata entah kepada murid-muridnya, entah kepada para wanita bahwa dia akan disalib. 并且第3天他要复活。 Namun hari ketiga dia akan bangkit. 耶稣不是讲了一次， Yesus bukan bicara satu kali, 他讲了3次，在这里最少被记载马太有3次， paling tidak di dalam kitab Matius Yesus pernah berkata 3 kali dia akan bangkit. 马可呢？ Markus 马可也在8章、9章、10章也讲了3段主的预言，他要复活。 Markus juga di dalam pasal 8, 9, 10 3 pasal ini bicara tentang kebangkitan Yesus. 还有路加， Masih ada lagi Injil Lukas 路加第9章、第18章， pasal 9 dan pasal 18. 你说呀，耶稣重复，又在讲。 Yesus mengulang dan menekankan. 当时还有很多的人不太相信。 Tetap ada orang kurang begitu percaya. 没问题， Nggak masalah. 耶稣自己所说的，他将要受死，他将要复活。 Yesus sendiri berkata dia akan mati, dianiaya, dan tapi dia akan bangkit. 我们回到24章的第6到第8节， Kembali kita ke Lukas pasal 24. 在这里他们想起耶稣的话， Mereka teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 便从坟墓那里回去， Setelah mereka pulang dari kubur, 把这一切的事告诉11个使徒以其余的人。 maka ibu-ibu yang sudah melihat pulang lalu beritahu kepada 11 rasul. 那告诉使徒的就是莫大拉的玛利亚跟约拿单。 Yang memberitahu kepada 11 rasul adalah Maria 并雅各的母亲玛利亚， dan Maria ibu Yakobus. 还有与他们在一处的妇女。 Dan masih ada ibu-ibu yang bersama dengan mereka. 11节， Ayat 11. 他们这些话，使徒以为他们是胡言，就不相信。 Yang dikatakan oleh para ibu-ibu, rasul menganggap bahwa mereka lagi ngaco. 姐妹们，我们看到吗？ Apakah kita melihat 常常跟耶稣在一起的人， orang justru yang sering bersama dengan Tuhan Yesus, 跟耶稣出去做圣工，跟耶稣出去传福音， ikut Tuhan Yesus melayani dan menginjil, 看到耶稣医治了很多的病人， melihat Yesus bagaimana menyembuhkan banyak orang, 并且给那一些已经死了的人给他复活。 bahkan melihat Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. 我们有没有看到这里？ Apakah kita melihat hal ini? 使徒认为这些妇女所说的话是胡言。 Para rasul menganggap kata-kata wanita itu ngaco, ngomong kosong. 今天我们的情况到底是怎么样？ Bagaimana keadaan kita hari ini? 我们是否也是有一点点的差不多像耶稣的门徒？ Apakah kita mirip-mirip dengan para rasul? 有人已经去了那边，回来告诉还不相信。 Udah ada orang pergi, pulang, kasih tahu, masih tidak dipercaya. 糟糕的啊，更是啊，耶稣已经说了。 Yang lebih parah lagi, itu kan sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. 他们没有好好的听耶稣的话，没有好好的放在心中。 Murid-murid itu tidak menaruh firman Tuhan dengan baik, diingat dengan baik. 今天也有一些的人 Hari ini juga ada sebagian orang 听到也不知道听去哪里。 dengar khotbah atau dengarnya kemana. 做礼拜的时候听到的时候，他就画，周刊啦，画什么？ Waktu dengar lagi hamba Tuhan lagi khotbah, nggak tahu dia tulis apa itu. 然后呢，听到完了以后， Setelah dengar khotbah, 通常我们传道人就会思考一下他们。 biasanya hamba Tuhan sering mau ngetes, melihat 刚才讲道是讲什么？ khotbahnya apa ya tadi ya.
Ada ini, oh ya. 盼望我们在这里的姐妹，我们不会这样。 Saya mengharapkan ibu-ibu di sini tidak demikian. 每一句神的话，我们就要把它好好的听进我们的心中。 Setiap kalimat firman Tuhan harus disimak dan disimpan di hati. 有人啊，当他听笑话的时候，他很记得； Ada orang ya waktu dengar lelucon ya dia ingat. 但是当他听这个道理的时候他就不记得。 Tapi waktu dengar firman dia lupa. 可怜Kasihan ya. 所以我们盼望我们不做这样的人。 Janganlah kita jadi orang yang demikian. 刚才第6到第8节， Ayat 6 tadi sampai ayat 8. 我们看到这里说有天使提醒妇女们。 Kita melihat ada malaikat yang mengingatkan para ibu-ibu, para wanita 叫他们想起耶稣所说的话。 supaya mereka teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 亲爱的姐妹们，如果耶稣亲自的说他的话呢，我们不相信，我们还要找谁来听他的话呢？ Kalau kata-kata Tuhan Yesus saja kita tidak taruh di hati, jadi perkataan siapa yang kita taruh di hati? 我们还要找什么证据是最绝对的？ Bukti apa lagi yang harus kita cari? Kalau ngomongan Tuhan Yesus saja kita nggak taruh di hati. 当主耶稣还没有上十字架的时候， Sebelum Yesus naik ke salib, 已经常常的跟他们讲了预言， sudah sering menubuatkan akan kematiannya, 并 kebangkitannya, 且告诉他们， dan beritahu kepada mereka 主要受死， dia akan mati, 主要复活。 dia akan bangkit. 但是门徒都没有好好的把主的话放在他的心中。 Tapi para murid tidak menaruh firman Tuhan di dalam hati mereka. 我们可以从路加福音18章31到34节那边，我们看到门徒没有真正的把主的话放在心中。 Lukas pasal 18 membuktikan hal ini bahwa murid-murid tidak menaruh firman Tuhan di dalam hati mereka. 一直到主耶稣复活， Sampai Tuhan Yesus bangkit, 门徒还对这一件事，就是复活受难的事情疑惑。 murid masih meragukan kebangkitan Yesus. 所以姐妹们， Maka ibu-ibu, 今天有不少的基督徒也不是很完全来信主耶稣的道理。 hari ini ada sebagian orang Kristen juga masih tidak begitu yakin sepenuhnya akan kebangkitan Tuhan 不 Yesus. 相信耶稣的受难，不相信耶稣的复活。 Ragu akan kesengsaraan Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. 你们曾经有听过吗？ Pernahkah dengar 有牧师，有传道人。 ada hamba Tuhan? 这个牧师呢，做了牧师也10多年， Orang ini jadi hamba Tuhan udah belasan tahun. 但是后来，有一天他说：“我否认了。 Satu hari dia berkata, saya menyangkal apa yang saya percaya dulu. ”那没有的。 Tidak ada hal kebangkitan. 他这些人就像以前的犹太人说，耶稣的遗体就被他的门徒偷走了。 Orang-orang ini berkata seperti orang Yahudi waktu zaman Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah dicuri. 他们要扭转真理。 Mereka mau mendistorsikan, mau memelintirkan kebenaran Tuhan. 姐妹们，你有没有听过有传道人？ 有传道人 Pernahkah dengar ada hamba Tuhan 侍奉主很久了， lama melayani Tuhan? 不知道有一天他公布了， Satu hari, 他不是传道人了， satu hari dia bilang, saya bukan hamba Tuhan. 我已经到悔了，我改教了。 Saya udah berubah iman saya. 糟糕哈！ Celaka ini ya. 他所听，他所传的， Apa yang dulu dia kabarkan, 为什么现在会变成这样啊？ kenapa dia jadi berubah? 这有一个答案， Satu jawaban, 他们没有把耶稣所说的话放在他们的心中。 karena mereka tidak menaruh firman Tuhan di dalam hati mereka. 耶稣说：“我要受难，我要被杀，但是第3天我要复活。” Tuhan Yesus berkata, saya akan disengsarakan, saya akan dibunuh, dan saya akan mati dan bangkit. 很清楚， Terang dan jelas.
没有说怎么样哦，没有很清楚， tidak kita kentut, 他们没有好好放在他们的心中。 namun tidak dimasukkan di dalam hati mereka. 所以这样的人， Orang-orang seperti itu, 虽然有证据， sekalipun dipaparkan bukti, 虽然耶稣自己跟他们说的， sekalipun mereka sudah dengar apa yang Yesus katakan kepada mereka, 对他们还是不信， mereka tetap tidak percaya. 真的很可怜啊，这种 Sangat 人。 kasihan. 所以姐妹们，在我们跟随主的时候， Maka di dalam mengikut Tuhan, 我们听到，要放在我们的心里， apa yang kita dengar firman Tuhan simpanlah di hati. 千万不要把那些笑话的东西藏在我们的心里。 Jangan simpan kata-kata yang lelucon, 但是我们要真正的把耶稣的道理放到我们的心里面， tapi simpanlah kebenaran Tuhan di dalam hati kita, 成为我们信仰的根基。 menjadi dasar iman kita. 第三，我们看耶稣复活的证据， Bukti yang ketiga akan kebangkitan Yesus, 因为他活着。 karena dia hidup. 第5节， Ayat yang kelima, 妇女们惊怕，将脸夫妇那2个人就对他们说：“为什么你在死人中找活人呢？” melihat ada malaikat, maka para wanita itu menjadi takut dan mereka bertiarap. Dan 2 orang malaikat itu berkata kepada para ibu itu, mengapa mencari orang hidup di antara orang mati? 这里很清楚告诉我们说，主是活的， Jelas di sini berkata bahwa Yesus sudah hidup. 因为耶稣复活，他是真正的活的。 Karena Yesus hidup, dia sungguh hidup. 这样的真迹是非常重要的道理。 Bukti ini sangat penting. 如果耶稣自己死后没有复活， Kalau Yesus mati tidak bangkit, 有什么证据我们可以相信的呢？ ada bukti apa yang membuat kita percaya? 不是等于跟其他的宗教创办人吗？ Bukankah ini sama dengan iman-iman yang lain? 他们的创办人死了以后，也没有复活， Pendiri-pendiri agama-agama di dalam dunia mati dan mereka tidak bangkit. 但是只有主耶稣的复活。 Namun kebangkitan Yesus 所以再一次，耶稣是活的， adalah real. 我们千万不要怀疑。 Jangan sekali-kali kita meragukan. 如果有人告诉你说：“哦，你不要相信，耶稣是没有活的，被人家骗你的。” Jikalau ada orang berkata kebangkitan Yesus adalah satu penipuan, 他说，就是他的门徒啊，晚上啊，给他的遗体偷走了。 seperti orang Yahudi pada waktu itu berkata, waktu orang lagi tidur maka muridnya datang mencuri jasad Tuhan Yesus. 所以姐妹们，我们是否我们的信是怎么样的信？ Bagaimana iman kepercayaan kita? 我们是真正的信吗？ Apakah kita betul yakin? 我们的信心经过考验吗？ Apakah iman kita sudah diuji? 如果我们说我们真正的相信， Kalau kita sungguh percaya, 有一些难题，有一些的问题来到我们当中，我们就好像失去了那个信心。 namun apabila ada kesusahan datang, kita sering kehilangan iman kepercayaan. 所以，亲爱的姐妹们，耶稣的复活那带给人类有什么益处？ Kebangkitan Yesus mendatangkan kebaikan apa untuk manusia? 带给人类有重大的盼望， Memberikan pengharapan yang penting bagi umat manusia. 因为我们所相信的不是死的东西，是活的东西。 Karena iman yang kita percaya adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. 圣经有很多讲到那一些偶像都是有脚有手，但是他们是死的东西。 Alkitab berkata berhala ada mata, ada tangan, kaki, tapi nggak bisa bergerak karena mati. 只有耶稣基督，他是复活，他是活的。 Hanya Yesus Kristus, dia mati, dia bangkit dan hidup. 所以呢，我们要把我们的盼望建造在这一位活的主。 Maka taruhlah pengharapan kita di atas diri Yesus yang bangkit. 我们不要再看其他的事。 Tidak usah melihat perkara-perkara yang lain. 从以前到现在，我们要相信
耶稣的复活带给我们重大的盼望。 Kita harus yakin kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan. 第二， Hal yang kedua, 我们将来要活着，虽然我们要面对肉体的死， pengharapan yang kedua, sekalipun suatu hari kita akan mati, 我们的肉体会死哦， tubuh daging ini bisa mati, 但是呢，我们要面对的呢，就是我们的灵魂不死。 namun jiwa, spirit kita hidup. 我们从耶稣已经得到了他给我们的应许， Kita sudah mendapat janji dari Tuhan Yesus. 并且耶稣告诉我们说 Dan Tuhan Yesus berkata, 我要去父那边为你们预备。 saya akan kembali kepada Bapa dan mempersiapkan tempat tinggal untuk kamu. 耶稣预备给我们的地方，不是我们肉体所需要的地方。 Tempat rumah yang Tuhan Yesus sediakan buat kita bukan rumah di dunia, bukan rumah fisik, 就是我们灵魂的住处。 yaitu tempat tinggal kediaman jiwa dan roh kita. 我们常常在3、4礼拜的时候，我们会讲这一处的经文。 Seringkali ayat ini dipakai di dalam kebaktian ibadah penghiburan 我 kematian. 们会跟那一些面对3、4礼拜的家属，我们会跟他们讲，会安慰他们。 Kita akan menghibur keluarga yang sedang berduka, 就是耶稣说：“我为你们预备地方。” yaitu dengan kata-kata yang Yesus katakan, saya pergi, saya pulang ke surga untuk menyiapkan tempat untuk orang yang percaya kepada saya. 虽然我们的肉体有一天将会死， Walaupun tubuh daging ini satu hari akan meninggal, 但是我们最主要的，我们的灵魂有在他的手中。 tapi yang terpenting jiwa dan roh kita ada di dalam tangan Tuhan. 第三， Hal yang ketiga, 我们要永远的跟主活在一起。 kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. 耶稣也讲得很清楚，我去了那边，我会倒回来接你去。如果有在的地方，你们有在，我们都是会在一起。 Tuhan Yesus berkata, saya pergi menjadikan tempat buat kamu, di mana saya, di situ juga kamu. Satu hari saya akan menjemput orang yang percaya kepada saya. 耶稣的复活给我们大大的盼望，就是要永远跟主活在一起。 Pengharapan yang Yesus berikan kepada kita yaitu kita akan bersama-sama dengan Dia. 我们就是跟那一些人不一样的。 Kita berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan. 无论我们在世上有多的苦难，有多大的问题，我们只要相信，我们能有与主相会的地。 Kesusahan apapun yang kita alami di dalam dunia ini, yakin satu hari kita akan bersama dengan Tuhan. 我们就要享受天堂的部分。 Kita akan menikmati sukacita surgawi. 保罗在哥林多前书的15章告诉我们， Di dalam 1 Korintus 15, Paulus berkata, 他说：“我们知道耶稣是复活的。 kita tahu Yesus itu hidup. 如果耶稣没有复活， Seandainya Yesus tidak bangkit, 保罗说：‘我传给你们的啊，都是枉然的。’ seandainya Yesus nggak bangkit, Paulus berkata, berarti apa yang saya sampaikan itu sia-sia. 今天我们坐在这里也是枉然的， Kita duduk di sini juga sia-sia. 要干嘛？ Untuk apa? 废掉时间。 Buang waktu. 但是保罗说，耶稣复活， Rasul Paulus berkata, Yesus bangkit. 你们所信的也是真的。 Dan apa yang kalian yakini tidak cuma-cuma. 按照当时的讲说， Menurut kata-kata pada waktu itu, 以前那边的法利赛人，就是祭司长、文士们都说耶稣没有复活。 orang-orang di zaman Tuhan Yesus, orang Farisi, mereka berkata Yesus tidak bangkit. 他们就是要把这个在的事情把它扭转。 Mereka akan memelintirkan, mendistorsikan fakta. 亲爱的姐妹们，如果我们今天不小心读圣经， Hari ini, jika kita tidak baik-baik membaca firman Tuhan, 我们也会被一些的人来给我们的信仰也是扭转。 kita juga akan digoncangkan, kita juga akan dipelintir iman kita. 但是如果我们真正的相信，我们照着圣经的话， Namun kalau kita percaya apa yang ditulis di dalam Alkitab,
就像约翰福音20章第6、第7节这样说。 Seperti di dalam Yohanes pasal 20 ayat 9. 他讲什么呢？ Apa yang dikatakan oleh 来，我们 Yohanes? 看一下约翰福音20章 Yohanes 20第6。 ayat 6, 7. 西门彼得随后也到了，进坟墓里去， Akhirnya Simon Petrus juga pergi ke kubur, 就看见耶稣的西麻布还放在那边， melihat kain kapan yang membungkus Yesus masih ada di situ. 又看见耶稣的囊头经没有和西麻布果然放在一处。 Mereka juga melihat kain yang melibat kepala Tuhan Yesus dan kain masih ada di situ. 是另在一处卷宗。 Jadi yang membalut tubuh dan membalut kepala itu dua-duanya 姐妹们，这一些的现象呢，不是死人能够做到的。 hal-hal ini tidak akan terjadi di dalam diri orang yang sudah meninggal. 只有活的人才能够做的。 Hanya orang yang hidup yang bisa melakukannya. 所以那2个天使就责备他们：“你为什么要在死人中找活人呢？” Maka 2 malaikat itu menegur mereka, mengapa cari orang hidup di antara orang mati? 他们看起来那个时候是有灰心失望，被人误会。 Karena mereka pada waktu itu kecewa, mereka disalahpahami orang. 但是当他们更加的了解了以后， Tetapi setelah murid-murid mengerti, 他们就挺起他们的信心。 maka mereka menguatkan iman mereka. 亲爱的姐妹们， Ibu-ibu sekalian, 我们看了3个证据， kita sudah melihat 3 fakta. 我们把它背起来好吗？ Kita 什么 tahu 证据呢？ bukti apa? Yang pertama, 耶稣复活的证据是什么？ bukti pertama, 呀，坟墓是空的。 kubur kosong. 第二， Kedua, 耶稣自己不是通过别人，不是通过什么比拉过来的，不是。 yang kedua, Yesus sendiri yang mengatakannya. 第三， Yang ketiga, 本来他是活的，本来是活的， memang dia itu hidup. 从亘古到现在他是活着的， Dari kekal sampai kekal dia hidup. 人不能够改变。 Manusia tidak bisa mengubahnya. 如果我们真正的看到耶稣真正的复活，我们还要怀疑什么呢？ Jikalau kita sudah melihat Yesus sungguh adalah bangkit, apalagi yang kita ragukan? 我们为什么还要灰心，还要难过呢？ Kenapa harus menjadi kecewa dan tawar hati? 有许多的事，当我们达不到我们要做的时候，我们就怀疑耶稣真的能够吗？ Oh, seringkali ada hal yang kita tidak bisa melakukan, lalu kita meragukan Yesus apakah bisa 他是真 melakukannya? 正的活着吗？ Apakah dia benar hidup? 姐妹们，你曾经有读过吗？多马是跟耶稣要好的门徒。 Pernah ingat Thomas adalah murid Yesus? 当耶稣复活的时候， Waktu Yesus bangkit, 他的朋友告诉他：“哎，多马，刚才主来到我们这里哦。 rasul yang lain beritahu kepada Thomas, tadi Tuhan Yesus datang menyatakan tubuh kebangkitannya. ”多马讲什么？ Apa yang dikatakan oleh Thomas? 多马说 Thomas bilang, 我啊，如果还没有用我的亲眼看见他的伤痕，还没有看见他的胸部的伤痕，我绝对不会相信。 sebelum saya melihat dengan mata kepala sendiri dan saya merawatnya, saya tidak akan percaya. 但是耶稣也没有骂他， Tuhan Yesus juga tidak memarahinya. 但是耶稣就是要我们知道，我们跟随他到底跟到怎么样。 Yesus mau melihat kita mau ikut dia sampai setaraf apa, sejauh apa. 所以第二次耶稣来了， Maka berikutnya Tuhan Yesus menampakkan diri 就 lagi, 是来到他们当中。 datang di tengah-tengah murid. 那个时候多马有在的， Pada waktu itu Thomas ada. 耶稣跟他讲什么？ Apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas? 多马，你不要不信，反而 Thomas 你要信。 Thomas, janganlah ragu, percaya. 凡信的人没有看见的啊，都是有福了。 Mereka yang tidak melihat tapi percaya berbahagia. 所以姐妹们，当我们听了今天3处经文告诉我们：第一，空的坟墓；第二，耶稣自己讲的；第三，因为他是活着的。 3 hal dari firman Tuhan, kubur kosong, Yesus yang mengatakan, dan memang dia adalah hidup. Ini tidak jadi bukti.
我们只好把我们相信的已经复活了的主，我们快点跟别人去传开， Beritahulah kepada mereka yang masih belum tahu bahwa Yesus bangkit. 让这些人就是被一些的人所蒙蔽了他的眼睛，蒙蔽了他的心的，告诉他们这一位耶稣是已经复活了的。 Dan biarlah orang-orang yang dibutai mata rohaninya bisa dicelikan, mereka tahu bahwa Yesus bangkit. 主要的就是要把他的复活让我们去传开， Beritahu kepada orang-orang bahwa Yesus sudah bangkit. 让我们更加的对这一些的证据来坚固我们对主的心。 Biarlah bukti-bukti itu mengukuhkan iman kita. 愿神赐福他的话语。 Tuhan berkati firman-Nya. Kita masuk ke dalam doa. 天父，我们感谢你， Terima kasih Bapa Surgawi 在我们跟随耶稣的时候， di dalam mengikuti Tuhan Yesus. 主啊，可能多少时候我们也会被一些世界上的事给人来影响，给人来蒙蔽我们的思想。 Tidak jarang di dalam mengikuti Tuhan Yesus kami juga sering dikelabui, sering juga menjadi goncang. 其实今天我们所信的耶稣是怎么样的耶稣？ Sebetulnya Yesus yang kami percaya, 他就是活的， Dia adalah Tuhan yang 他不是 hidup, 死的， bukan Tuhan yang mati. 他不像一些宗教的领袖是死的， Dia bukan seperti tokoh-tokoh agama yang sudah mati, 但是他真正的已经活了。 namun Dia bangkit. 求主帮助我们， Tuhan tolong kami, 好让我们把我们所信的主，就是活的主，我们快点来向别人传开。 bantu kami untuk membagi berkat kabar baik ini kepada orang-orang. 好让有许多的人也能够得到耶稣复活的恩典。 Supaya lebih banyak orang mendapat anugerah kebangkitan Tuhan Yesus. 我们求你带领灵粮堂的姐妹团契的每一位的成员， Tuhan pimpin setiap pribadi komisi wanita di Kartini. 让我们不要做一个普通的妇女们， Tolong supaya kami tidak menjadi orang wanita biasa-biasa saja. 但是我们要做一个知道、懂得真理的妇女， Jadikan kami ibu-ibu yang mengerti kebenaran Tuhan. 帮助我们不偏离我们的真道。 Tolong kami supaya tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. 谢谢主耶稣， Terima kasih Tuhan. 奉靠耶稣的名祷告， Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 非常谢谢蔡玉长传道今天讲复活的信息，再一次坚定我们的信仰，坚定我们的信心。我们来唱一首诗歌：我愿奉献我一生。主耶稣为我们的罪牺牲自己，他被挂在十字架上，为的是要叫我们得到永生。我们应该把现今的生命为他而献上，用我们现在的生命为他而活，宣扬他的大爱，让普世的人知道认识救赎人类的耶稣基督。Kita berterima kasih kepada Guru Injil Yanti Chai yang membawakan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus untuk mengokohkan iman kepercayaan kita. Kita angkat satu puji-pujian. Aku persembahkan hidupku. Tuhan Yesus mati buat kita, mengorbankan nyawanya di atas kayu salib supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Kita sudah selayaknya mempersembahkan hidup kita yang sekarang ini untuk memuliakan, untuk menyiarkan cinta kasih Allah supaya dunia kenal Yesus, Juru Selamat manusia yang sudah memberikan pengharapan kepada kita. Aku persembahkan hidupku.
就一生为你用，不管什么样hidup ku bagimu, ku berserah.